So rasanya tadi masalah internet Tadi cikgu guna wifi, sekarang guna hotspot handphone. Kita tengok pergi tengok. Okay, jadi rasanya masalah handphone tadi, masalah internet. Okay, betul, internet. Dugaan betul So cikgu faham lah, ada setengah itu ada masalah internet kan, loading. Jadi cikgu sediakan rakaman YouTube tu. Awak boleh tengok kemudian. YouTube awak boleh setting resolusi dia rendah kepada tinggi jadi boleh jimat data lah. Alright, jadi rasanya dah okey sekarang. Okey, dah laju. Okey, jadi terganggu kita hari ni. Jadi standard pembelajaran hari ini yang perlu awak dapat ialah yang pertama memerihalkan maksudnya awak boleh ceritalah struktur buah kelapa sawit. Kita cerita hari ni pada berkenaan dengan kelapa sawit Lepas tu kita ada urutan proses pengekstrakan. Apakah masuk pengekstrakan secara industri. Okey. So di makmal pun kita boleh ekstrak minyak kelapa sawit, tapi malangnya kita tak boleh buat eksperimen di sekolah. Lepas tu kita nak tengok komponen dalam minyak sawit ada apa, sifat kimia pula. Lepas tu proses pengemulsian bagi minyak sawit dan menyenaraikan kandungan nutrisi. Jadi cikgu agak lajulah hari ni mungkin. Kalau tak pun kita mungkin lajak sikit kelas. Ada masalah tak lajak sikit kelas? 12 ada kelas kan? Mungkin 5-10 minit. Okey ke? Banyak apa respon? Okey. Ada kelas ke pukul 12? Tak ada. Ada. Okey, bertahan dulu lah Kalau lapar tu bertahan dulu. Sebab kita agak ketinggalan sekarang berbanding kelas-kelas lain, sebab cikgu awal-awal hari tu sibuk dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia Okey, jadi apa ni? Apa ini? Kelapa sawit. Kelapa sawit kan. Jadi mungkin ada di antara kamu ni di kampung, atuk nenek dia seorang pekebun peladang kelapa sawit. Okey. Ya, ini ada pokok kelapa sawit. Kenapa kita nak belajar berkenaan dengan kelapa sawit ni? Okey, untuk pengetahuan semua, buah kelapa sawit ni boleh mengeluarkan minyak kelapa sawit. Jadi awak belajar last week dalam lemak tepu dengan lemak tak tepu. Kategori apakah minyak kelapa sawit? Tepu atau tak tepu? Okey. Kerana apa? Paling mudah nak ingat, kerana Sebab dia tumbuhan. berasal daripada tumbuhan. Okey. Bagus semua. Tahniah. Okey, jadi minyak itulah yang kita gunakan. Bukan setakat mak ayah kan. Sekarang mungkin awak pun dah mula ke dapur, dah belajar masak kan. Terutama yang perempuan. Yang lelaki pun ada kan. Okey. Dan Malaysia merupakan negara kedua terbesar pengeluar minyak kelapa sawit di dunia. Kedua terbesar. Yang pertama siapa? Google. Sila Google. Okey, jadi yang objektif kita tadi kan, kita nak lihat struktur buah kelapa sawit. Kalau awak tengok buah kelapa sawit ni, dia dekat-dekat dengan, bukan dekat, memang hampir menyerupai dengan struktur kelapa lah, buah kelapa kan. Kita akan lihat strukturnya. Lepas tu kita akan lihat bagaimana nak keluarkan bahasa sainsnya adalah ekstrak. Jadi bila ada perkataan ekstrak tu, maksudnya kita nak keluarkan minyaknya daripada buah kelapa sawit. Okay, awak nampak dia punya ni pun berminyak-minyak kan, kilat-kilat tu kan. Okay, so bagaimana kita nak lihat. Okay, jadi kita lihat ini adalah kelapa, pokok kelapa, coconut. Jadi dia di antara buah 1001 kegunaan, daripada daun sampailah ke batang pokok boleh dijadikan pelbagai benda kan. Okay, jadi ini adalah kelapa. Ini adalah isi kan. Si kelapa, kita ada tempurung, kita ada sabut. Ini sabut. Sabut. Jadi kenapa kita nak lihat banding dengan kelapa? Itu sabut. Kita ada tempurung, kita ada isi. Sebab nama dia pun kelapa, jadi dia berasal daripada keluarga yang sama, moyang yang sama.
So ini adalah buah kelapa sawit. Jadi ini adalah strukturnya sama macam kelapa. Kita ada sabut atau mesokarp. Bukan sawadikap. Sawadikap tu selamat datang. Okay, selamat datang Dini. Hari itu cikgu tengok dalam kehadiran berapa minit saja muncul. Okay, kita sambung. Sabut, mesokarp. Kita ada tempurung yang keras tu, endokarp. Endo maksudnya dalam. Karp ini pun mesti ada maksudnya. Jadi awak cuba cari maksud karp. Meso tu lapisan luar. Itu sabut. Kita ada isi. Dan namanya adalah isirung atau kernel. Okay, jadi kita tengok sabut tadi. Mengandungi minyak kelapa sawit yang paling banyak. Paling banyak. Tadi bunyi gagak pula. Okay. Tempurung. Ada tak minyak kelapa sawit dalam tempurung? Tiada. Isirung mengandungi minyak kelapa sawit yang paling berkualiti, tapi tak sebanyak di sabut. Okay, jadi perbezaan dia tadi, di sabut banyak, tapi yang berkualiti kat mana tadi? Paling berkualiti adalah di isi, dalam isi yang paling berkualiti. Jadi ini adalah sejarah penghasilan minyak kelapa sawit. Okay. So kita ada sterilization, sterile. Bila sebut sterile tu mesti nak basmi kuman. Okay. Kita ada threshing, press kan. Kita ada digestion, press pula. Threshing ni alamak lah, bahasa Melayu kita tengok yang bahasa Melayu pula. Ini yang bahasa Melayu. 6 proses pengekstrakan. Apa dia tadi ekstrak? Bahasa mudahnya mengeluarkan. Mengeluarkan. Jadi first step adalah pensterilan. Okay, ini dimakmal, pensterilan. Okay, minyak di steam, maksud dipanaskan pada suhu dan tekanan yang tinggi. Tujuan dia, ingat, steril ni memang nak bunuh mikroorganisma yang boleh merosakkan buah kelapa sawit. Jadi itu adalah tujuan dia. Yang kedua, tanggal. Buah dileraikan dari tandan. Dia ada tandan-tandan kan. Jadi penanggalan. Lepas tu pencernaan yang ketiga. Cerna, kita nak bagi dia kecil kan. Right. Panaskan pada suhu tinggi dan dikacau dengan batar pemutar. Ini di makmal kalau dalam makmal. Kalau industri nanti dia ada proses cara kilang lah. Pengekstrakan, peras sabut kelapa sawit, keluarkan minyak. Okey, kat situ tempurung dikukus pada tekanan tinggi sehingga isirung keluarkan minyak kernel. Okey. Right. Penurasan, turas ni tapis lah bahasa mudahnya. Kenapa? Sebab ada sabut-sabut dan juga isi kelapa. Kita nak minyak je. Jadi macam air teh lah. Awak buat air teh rendam semua tu kan, perlu turas ataupun tapis. Dan last sekali adalah penulinan. Okay, kita nak kelapa sawit yang tulen lah. Maksudnya tak adalah bercampur dengan benda-benda asing. Jadi kalau tengok dia punya sini detail sebelah kanan ni, awak boleh tengok dalam buku teks. Dalam buku teks ada. Okay, sekurang-kurangnya awak boleh ingat 6 langkah ini. Steril, tanggal. Okay, kita cuba buat ringkasan. Steril, tanggal, cerna, ekstrak, turas, tulen. STCETT. Susah juga ingat. Okay, jadi tak apalah, sama-sama kita fikir, cuba kita buat ringkasan macam mana awak nak ingat. Kalau ada nanti cikgu share. Kalau awak jumpa pun cara mengingat yang kreatif, share sama-sama dalam grup WhatsApp. Jangan sorang-sorang. Okey, itu adalah 6 step. So cabaran awak adalah menghafal ke-6 step ini. Sekurang-kurangnya ingat nama proses. Okey, dan ada setengah tu awak boleh fikir secara logik. Kalau steril, ingat kuman, bunuh kuman. Tanggal, mestilah kita nak tanggalkan daripada tandan. Okey, turas,
mestilah nak asingkan sabut benda-benda besar itu daripada minyak. Alright. Jadi awak boleh baca buku teks kemudian untuk lebih jelas. Okey, jadi ini adalah prosesnya. Okey, untuk ke kilang awak tengok tu. Alright. Okey, so ini adalah antara proses menghasilkan minyak. Awak tengok ini. So ini tak tulen lagi tau. Nampak dia punya kepekatan dia tu kan. Jadi perlu proses penapisan, iaitu penurasan dan penulinan. Okey, selesai yang pertama tu. 6 jadi kena ingat. Kandungan. Ini agak detail sikit. Jadi apa yang ada dalam kelapa sawit, yang pertama gliserol. Dapat ingat jadilah gliserol. Lepas tu ada asid lemak. Lepas itu ada vitamin. Ada berapa kandung pecahan dalam minyak kelapa sawit? Ada 3. Okey. Dan asid lemak kita dah tahu hari itu. Asid lemak ada lemak ada tepu, lemak tak tepu kan. Okey. Jadi ini pecahan asid lemak dia. Jadi tengok tu. Kita ada pecahan lemak asid lemak tepu tak tepu pula. Tapi sekurang-kurangnya penting sekali awak boleh ingat komponen utama. Gliserol, asid lemak, vitamin. GAV. Gliserol, asid lemak, vitamin. Vitamin apa? Okey, jadi ini soalan kerap ditanya. Vitamin apa? Vitamin A. Untuk apa? Tengok fungsi dia. Dan juga antioksidan. Apa fungsi antioksidan? Anti ni maksudnya menahan, mengelakkan daripada teroksida. Contoh kita kan, proses kulit teroksida tu, itu yang jadi kesan-kesan penuaan kan. Jadi mungkin awak tengok iklan-iklan mengandungi bahan antioksidan. Itu adalah bahan yang mengelakkan apa-apa saja bahan teroksida. Kalau bahasa mudah dia macam nak rosak lah teroksida ni. Lepas tu kita ada beta carotene, kita ada vitamin E, kita ada bahan-bahan lain yang kecil lah. Tapi awak ingatlah yang vitamin E, oksidan, beta carotene. Jadi saya ulang balik, kandungan minyak kelapa sawit, gliserol. Ini dia gliserol. Kalau cikgu cerita gliserol nanti bagi pening pula. Oh, Ashraf Daniel. Okay, alhamdulillah berjaya muncul. Ramai hari ni 5H muncul. Okey, asid lemak yang kedua, vitamin. Jadi ingat setiap satu tu. Sekurang-kurangnya awak boleh ingat macam vitamin, ingat vitamin A, E. Sebab cikgu tahu yang asid lemak kalau nak ingat tepu tak tepu susah sikit kan. Tapi cubalah. Biasanya keluar soalan objektif. Okey, sifat kimia. Bila kita sebut sifat kimia, maksudnya bukan fizikal. Kalau fizikal, maksudnya kita tengok dia berkilat kan. Kalau kimia ni benda yang secara kimianya. Yang pertama, proses pengoksidaan. Maksudnya minyak sawit ni kalau dia bertindak balas dengan oksigen atau udara, dia boleh menghasilkan radikal bebas dan sebatian yang berbahaya. Sebab tu minyak kelapa sawit, minyak masak lah, tak boleh guna berulang-ulang kali sangat. Guna sampai 5-6 kali tak boleh. So paling elok sekali guna, tapi biasa kita akan ulang kan, recycle. Bisa kita ulang balik, kita tapis sekurang mungkin 2-3 kali. Kalau lebih daripada tu tak elok, sebab berlaku pengoksidaan kat sini. Dia akan jadi radikal bebas. Radikal bebas ni berbahaya untuk kita lah, kesihatan. Boleh menyebabkan kanser, menyebabkan minyak berbau dan tengik. Kalau minyak lama-lama tak awak tengok akan berbau dan bau tengik. Kemudian ada proses yang kedua yang boleh berlaku dalam minyak kelapa sawit, hidrolisis. Hidro ni berkaitan dengan air. Lisis ni pecah ataupun terurai.
So dia akan menghasilkan gliserol dan asid lemak. Maksud hidrolisis tu dia pecah kepada komponen utama dia tadi, gliserol dan asid lemak. Kalau bercampur dengan air, maksudnya minyak kalau kita tambah air dalam satu keadaan adalah mana tadi? Minyak kelapa sawit bila dalam satu keadaan dengan kehadiran air dia boleh berlaku tindak balas hidrolisis. Okey, yang ketiga pengesteran. Ni adalah tindak balas kimia. Okey. Jadi ingatlah nama-nama pengoksidaan, oksigen. Hidro ni air. Hidro, bila ada perkataan hidro je dia ada kaitan dengan air. Lisis pecah maksudnya terurai kembali kepada asid, kepada gliserol. Awak tengok tadi berasal pada gliserol kan, ada komponen dia gliserol dan asid lemak. Pengesteran. Pengesteran ni adalah tindak balas antara minyak kelapa sawit dan juga dengan alkohol. Tindak balas ini dia menghasilkan ester. Ester ni digunakan untuk minyak wangi, apa-apa saja yang berbau wangi. Ester adalah pewangi secara semula jadilah. So 3 sifat kimia dalam kelapa sawit. Alright. Okey lagi? Boleh? Boleh. So banyak perkataan-perkataan canggih hari ni kan. Jadi awak betul-betul kena sentiasa ulang sebab banyak perkataan-perkataan yang mungkin baru. So yang ni kita sambung lagi proses pengemulsian. Apa dia emulsi ni? Jadi apakah proses pengemulsi? Dia adalah proses di mana minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Maksudnya daripada molekul besar dipecahkan kepada titisan minyak sawit lebih kecil. Contoh kat situ, hati menghasilkan jus empedu. Jadi jus empedu berfungsi untuk mengemulsikan jadikan lemak dalam molekul yang kecil. So dalam hati kita ada satu function yang sangat penting, menghasilkan jus empedu. Bayangkan tak ada fungsi tu, awak telan makanan yang berminyak, dia jadi molekul besar, jadi tak elok untuk sistem badan kita. Jadi dia macam ni, contohlah dia masuk dalam sistem pencernaan kita kan, besar macam ni, molekul minyak lah. Tapi dengan adanya hati yang menghasilkan jus empedu, fungsi jus empedu mengemulsikan atau bahasa mudahnya mengecilkan saiz lemak tadi yang besar ni jadi kecil. Jadi bila kecil, dia mudah dicernakan dan diserap ke dalam usus. Itu ada gambaran dia daripada besar kepada kecil, emulsi. Ini adalah awak tengok proses yang berlaku kat sini. Kalau kita tambahkan minyak, ini minyak, ini air. Apa situasi ni? Kita panggil apa? Minyak apa dalam air? Minyak mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi ke ketumpatan yang lebih rendah kalau terapung? Tinggi. Ketumpatan tinggi tenggelam, maksudnya lebih rendah, kurang tumpat. Tapi kat sini prosesnya tak boleh larut campur, namanya tak boleh larut campur. Larut campur ni macam awak masukkan sirap. Kalau masukkan sirap dalam air, dia melarut campur kan, jadi warna sirap warna apa? Merah. Kalau anggur jadi warna purple, kalau orange jadi warna orange. Itu larut campur. Kalau minyak tak larut, tak boleh larut campur. Jadi ini by
Bai itu adalah jus sempedu. Jus sempedu. So awak tengok sekarang, dia mula melarut campur. Sebab apa? Sebab jus sempedu tadi mengecilkan saiz minyak. Jadi dia boleh masuk antara molekul air. Itu yang lebih detail lah. Itu dia. Dia punya saiz lemak. Saiz titisan minyak. Yang ni besar. Bila ada empedu kita tengok jadi kecil-kecil. Right. So itu proses pengemulsian. Titisan besar, titisan kecil. Alright. Seterusnya kita masuk kepada minyak sawit dan kegunaan dia. Jadi yang pertama, semua tahu minyak kelapa sawit berguna untuk memasak. Dan coklat, masakan coklat, kek, aiskrim, semua benda sedap ni. Makanan. Itu semua makanan. Dan untuk kosmetik, lotion kan. Cuba awak tengok. Sebab ada lotion kat sini. Lotion. Kalau tengok nanti kat sini dia tulis enriched with olive oil. Yang ni olive oil. Jadi kebanyakannya menggunakan minyak sawit. Macam ni lotion ini gunakan minyak zaitun, olive. Barangan ubatan yang mengandung yang terdiri pada kapsul minyak pelincir, lilin, biodiesel dan sabun. Sabun. Ada satu eksperimen yang menghasilkan sabun di makmal sangat menarik. So harap-harap nanti awak sempatlah buat di sekolah nanti. So sementara itu cikgu akan tunjuk secara video nantilah. Di luar kelas cikgu akan share video-video berkaitan ini menghasilkan sabun. Coklat dah baru muncul gambarnya, aiskrim, lotion, minyak pelincir, lilin, biodiesel. Biodiesel tu apa kelebihan minyak biodiesel? Siapa boleh bagi? Berbanding dengan minyak petrol biasa. Mengurangkan risiko pencemaran. Mengurangkan risiko pencemaran. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. So dia lebih mesra alam. Tapi tak banyak kan? Tak banyak lagi kenderaan yang menggunakan biodiesel. Banyak hari ni kita tengok. Jadi awak kena baca balik buku teks dan buku SPS nantilah. Jadi kita nak lihat pula kelebihan menanam pokok kelapa sawit selain daripada produk-produk tadilah. Selain daripada produk-produk ni ada lagi kegunaannya, iaitu dari segi alam sekitar. Jadi yang pertama, mengoptimumkan penggunaan tanah. Maksudnya kita gunakan ruang tanah itu dengan sebaiknya. Itu maksud optimum. Dan bila ada pokok, dia meningkatkan kualiti udara. Kerana kita tahu pokok-pokok inilah yang serap CO2 yang di udara. CO2 kalau berlebihan, kita dah tengok hari tu menyebabkan kesan rumah hijau kan, pemanasan global. Itu optimumkan produk tanah. Ini daun pokok menyerap CO2. Tiada sisa kelapa sawit. Apa maksud tiada sisa kelapa sawit ataupun zero waste ni? Kita tengok. Kelapa sawit macam kelapa, banyak kegunaan daripada daun sampailah ke dia punya akar kan. Kita tengok pelepah kelapa sawit, dia bukan dibakar macam tu saja, dia boleh dijadikan baja, batang pokok pula sebagai bahan gantian kayu. Tanah kosong dijadikan kompos, baja kompos. Tempurung dibakar. Kalau awak tengok kat kampung-kampung kan, tak tahulah awak sempat ke tak. Mungkin kampung Datuk bakar, kalau ada gotong royong kenduri ke mungkin ada. Awak tengok tempurung dibakar untuk masak lah.
bahan api lah, senang cerita. Sabut dijadikan permaidani dan bahan barangan tekstil lah. Tekstil. Kalau bahasa Melayu tekstil kan. Okey. Pom dijadikan biogas dan baja. Apa itu pom? Iaitu air kumbahan kilang minyak sawit. Jadi itulah maksudnya zero waste. Waste adalah buangan. Okey, zero buangan, kosong buangan. Semuanya berguna. Okey. Oh, kita dah habis. Laju ke hari ni. Okey. Alright. Jadi kita lihat balik apa yang belajar hari ni kelas. Yang pertama apa tadi? Kita tengok standard pembelajaran kita. Objektif yang kita sepatutnya capai hari ni. Yang pertama, memeliharkan struktur buah kelapa sawit. Jadi kita test ke quiz kan. Cuba nyatakan satu-satu. Apa yang awak ingat sekarang? Struktur yang pertama. Sabut. Apa? Isi rong. Alright. Okay, lepas tu ada urutan proses pengekstrakan. Ada berapa tadi? 6. Okay. Dan kemudian ada komponen. Ada berapa? 3. 3. Okay. Alright. Jadi lagi masa quiz ni, kalau awak nak tengok buku pun tak apalah. Okay, tengok je lah. Jadi at least awak practice. Menyatakan sebab banyak sangat kita belajar ini. Sifat kimia ada berapa tadi? 3. Ada berapa? 3. Okey, lepas tu kita tengok ini proses pengemulsian. Apa secara ringkasnya proses pengemulsian? Mengecilkan saiz lemak. Mengecilkan saiz lemak daripada besar kepada kecil. Okey. Dan menyenaraikan kandungan nutrisi dalam minyak sawit. Cuma tadi ada yang ketujuh mungkin kita tinggal kat sini. Apa yang ketujuh tadi? Kegunaan kan? Kegunaan dan last sekali zero waste semua tu lah. Okey, jadi ready untuk quiz yang nampaknya ramai peminat quiz Selalu ceritanya dalam maklum balas tu ramai sangat suka quiz. Okey. Okay, ready? Harapkan semua line okey lah. Kita ada 20 berapa hari ni? Okay, ramai hari ni walaupun sepatutnya 65 5H dan 5D. Okey, tanpa memasa lagi kita start live quiz. Okay, step live. Okay, already. Okay, tengok di ruangan chat. Link quiz. Okay, dah diberi. Okay, menunggu peserta-peserta nama dan kelas ya. Okey, kita ada Syakira, Dina. Oh, dah makin ramai, tak terbaca lah. Ada berapa? 9. Okey, kita ada ramai hari ni. Jadi ramaikan penyertaan. 5H tak muncul lagi. Mana wakil daripada 5H? Okey, itu dia Syarafana daripada 5H. Okey, baru 14. Okay, mana lagi wakil 5H? Mana tadi ada Acap Daniel. Ada siapa lagi tadi? Nabila. Baru cakap Nabila dah muncul. Alisha 5D. 5H baru 2 orang. Mana lagi? 5H? Come on. Kita tengok ada Yasmin ada. Iyad. Mana Iyad? Iyad ada tak? Iyad? Ada tu Muhammad Iyad. Muhammad Iyad tak masuk lagi.
mana lagi? Mana lagi? Baru 18. Harapkan semua internet okey lah. Minit 2 lagi kita mula. Boleh baca dulu. Tengok buku teks dulu, Mana lagi? Belas ni. Mana lagi? Banyak lagi tak ada ni. Ramai lagi tak ada ni. Adakah semua dah pergi makan nasi? Baru 18. Nur Syakirah tak nampak kat sini. Alright. Acap Daniel, Adib Danish. Ada ke Acap Daniel, Adib Danish ni? Cuba raise hand kalau ada. Raise hand kalau ada. Ada. Adib. Adib Danish, Adib Danish ni 5D Sorry cikgu ingat 5H. Acap Daniel tak muncul kat sini. Sorry lah sebab cikgu memang tak ingat lagi nama-nama semua ni. Okey, kita dah sampai 8. Nampaknya yang berani masuk gelanggang hanyalah 18. Okey, ready? 5 4 3 2 1. Nampaknya ada music baru, tema baru. Okey, itu dia Nur Hazira mendahului. Itu dia Nur Syakira. Arisha, Nurbatis, Naura, Wan Adifa, Ishira, Adib. Okey, teruskan. Okey, nampaknya persaingan sangat sengit ya hari ini di antara Arisha, Wan Adifa, Nur Hazira. C major. Okey, nampaknya Aisha masih lagi mendahulu. Okey, itu dia Ainina. Wan Latifah merampas Aisha, merampas kembali ke rute yang C pertama. major. Okey, Aina, Aisha, Naura. Wan Latifah kembali ke tangga kedua. D major. Okey, itu dia Ainina masih mengekalkan di tempat yang pertama dengan nampak rebut 200 mata. Okey, Wan Latifah nampaknya melonjak di tangga yang pertama. Okey, Wan Latifah masih lagi mendahului, diikuti oleh Ainina dan juga Naura. Kita ada 25 soalan semuanya. Okey, nampaknya mana Hazira? Adakah ada masalah internet pula Hazira? Tersekat di itu dia, terus naik ke tangga keempat. Okey, sekarang Naura terus mendahului. Okey, Atifah nampaknya juga merampas sebab pertama. Adakah Atifah mampu menjuarai hari ini? Okey, mana wakil 5H? Syarafana 5H tak bergerak lagi, nampak kat situ.
Nabila 5 tangga ke-7. Soalan C, berapa lama berapa sawit kualiti. Okey, 12 sebetul tahniah. Alright. Okey. Nampak ramai yang betul lah. Oh, soalan yang tak ramai betul ni biasa yang dah susah lah. Okey, kita kembali ke leaderboard. Nampaknya Naurah. Oh, itu dia Nazirah. Nazirah pula. Oh, Hazira daripada 5G. Yang kedua, adakah Hazira mampu merampas tempat yang pertama? Oh, kembali lah. Oh, nampaknya sengit sekali ya. Hazira, Naura dan kawan Atifah. Mana lagi yang lain? Adakah mampu memberi cabaran kepada pendahulu kita hari ini? Bosan lah pula muzik ni. Kita ubah muzik sikit lah. Okey, nampaknya Nur Hazira merampas carta. Adakah beliau mampu mengekalkan tempat pertama? Okey, itu dia Hazira masih lagi di tangga teratur. Itu dia Naurah merampas peringkat pertama daripada Hazira. Okey, sengit sekali. 12,080, 12,070 ya. Sengit sekali. Okey. Ingat siapa-siapa yang betul-betul menjawab kuis asyik menang je. InsyaAllah hadiah menanti nanti benda ini berrekod. Okey, kedudukan semasa Naurah 5D 12,940 diikuti oleh Nur Hazira 12,070. Oh, itu dipintas oleh Nur Balqis pada 5D. Okey. Okey, nampaknya sangat sengit hari ini ya. Okey, kita tunggu lebih kurang separuh menjawab dengan penuh kita akan discuss lah. Okey, so mungkin hari ini kita lajak sikit 5 hingga 10 minit untuk bincang ya. Tak ada masalah rasanya berkorban sedikit. Okey, Kristina nampaknya hampir-hampir menjawab ke semua soalan. Oh, itu dia Naura dah menjawab habis soalan. Okey, Kristina sedikit lagi soalannya. Okey, nampaknya dah itu dia 4 orang dah tamat menjawab. Alright, nampaknya sekarang Kristina di tempat pertama, Wan Atifah di tempat kedua, Naurah di tempat ketiga, dan Hazira. Oh, nampaknya Hazira dan Naurah berkongsi dipintas oleh Nur Balqis. Okay, kita bagi sedikit lagi masa. Okay, Nabila 5H, come on. Ada sedikit lagi soalan kat situ, Nabila. Oh, terus naik. Oh, Dina masih lagi mencuba menyelesaikan semua soalan. Okay, Amirul, Adib dah selesai. Imelda, Alisha dah selesai. Okay, secara pandang nampaknya tersangkut di situ. Begitu juga dengan Haziq. Alright, sikit geng. Jangan bagi masa 2 minit lagi, 2 minit lagi, 2 minit lagi. Come on. Alright.
Okey, sekarang kedudukan tak berubah. Tak ada siapa yang boleh mintas nampaknya. 1, 2 dan 3 itu. Okey. Alright, jadi dah lebih separuh. Okey, siapa sikit? Nisha 5D, kawan ni Nisha. Cikgu tunggu Nisha 5D selesaikan. Lepas tu juga tamat kan. Sebab dia dah sikit lagi pun nak habis. Come on Nisha. Okey. Victory! Okey, jadi hari ini tempat pertama dimenangi oleh Christina. Victory! Okey, dia ketik oleh Wan Atifah Nur Bakis. Okey, dan semua tahniah tempat keempat 5 ada 5 bersama Naura dan juga Nur Hazira. Tahniah semua. Okey, tahniah kerana berjaya masuk ke soalan ke quizzes ini dan cuba menjawab. Walaupun ada beberapa yang tak dapat jawab habis tu. Okey, jadi kita tengok sikit soalannya. Sekejap. Kita tukar mode presentation ya. Share this step. Alright. Entire screen. Okay. Cikgu ambil masa sikit lah. Lebih sikit. Okay. Kita tengok. Tak muncul lagi. Okay. Tak muncul Okay, kita tengok soalan yang pertama. Nak color apa yang ada ni? Color apa yang ada ini? Merah. Bahagian manakah pada kelapa sawit yang mengandungi minyak yang paling berkualiti? Okey, jadi kita lihat tadi adalah isi kan? Jadi isi ataupun kernel So ada yang menjawab endokarp, mesokarp tu sabut ini sabut. Endokarp apa kelas? Endokarp? Tempurung. Okey. Jadi nampaknya ada 6 orang sini salah. Okey, baca balik. Okey, seterusnya buah kelapa sawit dipanaskan semula pada suhu yang tinggi dan kecaran batang muda untuk menghasilkan sabut daripada tempurungnya. Nampak kat situ kan? Okey, jadi inilah contoh soalan objektif. Okey, dibagi ciri-ciri dan disuruh awak jawab. So nama proses adalah pencernaan. Jadi awak kena baca balik lah. Cikgu tahu mungkin awak tak dapat nak lihat, nak ingat tadi kan. Kita belajar sekejap je, tiba-tiba nak ingat semua memang agak susah. Kecuali ada setengah orang dia mampu buat. Jadi pencernaan, tahniah kepada yang dapat jawab pencernaan. Okey, contoh asid lemak tepu bagi kelapa sawit, nampak tadi kan, macam-macam tadi. Jadi ini pun cikgu rasanya agak mencabar bagi awak dan jawapannya asid palmitik. Jadi ini pun awak cuba tengok kembali. Lemak tepu, asid lemak asid lemak maksudnya asid lah. Bila berkata asid maksudnya suatu bahan asid, bukan lemak semata-mata. Asid lemak ada lemak lain. Okay. Jadi ini pun fakta. Jadi awak perlu tengok kembali dalam full text lah. Sifat kimia tadi kita tengok ada 3. Jadi pengoksidaan, hidrolisis, pengeksteran. Jadi semua ni sebenarnya betul. Jadi nampaknya kat sini yang menjawab tak ada yang menjawab semua betul. Ada, cuma tak semua. Contohnya sepatutnya kalau sini 16, semua jawab 16 yang betul sini. Maksudnya awak tak ingat lah ni. Sifat kimia ada 3, pengoksidaan, hidrolisis, air, pengeksteran dengan alkohol. Okey. Seterusnya, minyak sawit mengandungi vitamin
A dan E. A dan E. Yang lain-lain tak ada. Dan juga beta carotene tadi. Dan juga antioksidan. Bila bahan yang digunakan untuk buat sabun dalam amal. Oh, nampaknya terkeluar soalan pembuatan sabun. Jadi kat sini ketiga-tiga bahan ni adalah bahan yang diperlukan untuk buat sabun dalam amal. Nanti saya akan share video untuk buat sabun ni. Cuma sorry terlepas soalan ini. Sebab kita ajar tadi. Bahan antioksidan yang terkandung dalam kelapa sawit. So kita tengok kat situ. Macam-macam nampak ada yang menjawab yang ingat tadi kan, vitamin A, carotina, Nabila 5H, vitamin A. Okey, A ni kena huruf besar Syakira. Hydrophilic ni sabun, sifat sabun kita tak belajar lagi. Oh, Hazira nampaknya sebab dia menulis macam ni tak apa. Yang ni kita tengok kembali bahan antioksidan. Jawapan awak ni okey, nampak vitamin E. Jadi apa sebenarnya bahan antioksidan? Sila tengok balik. Okey, cuma cikgu kena tengok balik jawapan ini sebab dia isi tempat kosong. Macam Hazira tu pun betul. Bahagian mana? Oh, ini pun terlepas tak apa. Kita tengok sikit hydrophobic molekul sabun. Nanti cikgu akan share videonya yang bersifat hydrophobic. Alamak, memang cikgu terlepas lah kepada yang sabun 3 soalan setakat ni. Okey, seterusnya, aktiviti manakah yang merujuk kepada pengurusan sisa kelapa sawit? Maksudnya dia punya faedah tadi kan terhadap tanah semua Jadi penanaman semula secara optimum. Kita tak tanam semula Okey, dia penggunaan tanah yang optimum. Pelepah dijadikan baja, tanah kosong dijadikan Alamak, tanah kosong dijadikan pelepah. Salah ni, tanah kosong dijadikan baja kompos. Okey. Buah kelapa sawit boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Pilih produk makanan daripada kelapa sawit. Itu dia. Itu adalah apa ni? Margarine. Margarine. Ini gandum. Gandum daripada apa? Gandum daripada apa Pokok gandum kan? Pokok gandum. Ini gula. Daripada apa gula? Pokok apa? Tebu. Okey. Okey, seterusnya. Struktur buah kelapa sawit terdiri daripada 3 bahagian seperti di bawah. Tadi kita tengok dia punya bahasa endocarp, mesocarp, isi rong, kernel. Kali ni kita gunakan perkataan yang bahasa biasa. Kita ada 3 kecuali. Dia nak kecuali kecuali. Ramai bila soalan kecuali ni dia tersilap. Mana highlighter ni? Tak ada highlighter. Okey, highlighter. Okey. Kecuali maksudnya salah lah. Sabut betul, tempurung betul, isi rong betul. Okey. Jadi yang bukan bahagian kelapa sawit adalah tandan. Okey. Tandan tu dia kumpulan kan. Okey, seterusnya. Paling banyak tadi, paling berkualiti, paling banyak adalah sabut. Tahniah yang jawab 10 orang ni. Okey, isi rong adalah yang paling berkualiti Tempurung ada ke minyak kelapa sawit tempurung? Ada. Tak ada. Siapa jawab ni? Okey. Bahagian manakah mempunyai minyak yang paling berkualiti? Lagi sekali soalan sama nampaknya. Isi rong, isi. Isi mestilah berkualiti kan? Macam kelapa, yang paling sedap adalah bahagian isi. Ada awak makan bahagian sabut? Okey. Bahagian manakah tidak punya minyak? Jadi tempurung. Okey, sabut ada tadi Sabutlah yang paling banyak minyak. Okey. Alright, kaedah pertama bagi penghasilkan minyak kelapa sawit ialah kaedah pertama. Sterilan tadi kan, bunuh kuman. Di mana buah kelapa sawit disterilkan di dalam steam. Steam ni wap. Bila sebut wap ni maksudnya suhu dia sangat tinggi. Okey.
Kalau air mendidih 100 darjah Celsius, jadi steam ni lebih daripada 100 darjah Celsius. Dan juga tekanan tinggi. Tekanan tinggi ni contohlah awak pergi ke naik bukit kan, awak akan rasa telinga awak berdengung. Itu tekanan tinggi lah. Sebab awak dah belajar dalam kadar tindak balas. Ada kaitan kan, kadar tindak balas. Kadar tindak balas, yang mana tekanan tinggi, tindak balas pun lebih cepat. Itu ada kaitan. Okey, seterusnya proses meleraikan. Nama lagi lerai. Lerai maksudnya kita tanggalkan, penanggalan. Sabuk ditekan dengan menggunakan okey, jadi tadi mungkin cikgu tak bagi nama. So ia adalah penekan hidrolik. Hidrolik awak akan belajar dalam bab gerakan gerakan sistem hidrolik macam brake. Okey, dia tak tekan dengan tangan, penat nanti. Okay, sistem hidrolik. Okey, soalan ke-20, tujuan penulisan yang berikut kecuali semua terperangkap bila ada soalan kecuali. Jadi penulisan, kenapa nak tulis? Mestilah nak hilangkan bau. Jadi bau ni betul. Menyingkirkan asid betul, melunturkan warna pun betul. Kalau tak, awak tengok minyak kelapa sawit tu nampak macam coklat pekat je kan. Kalau nampak minyak kelapa sawit dia jernih sikit kan. Jadi ini salah. Mana ada tambahan nutrien. Okay, so tanya bagi yang betul. Okay, seterusnya minyak sawit terdiri ada 2 bahagian. Patutnya 3 tadi kan. Itu komponen. Okay. Yang penting awak tahu bahagian-bahagian yang ada kat sini, pilihan dia adalah gliserol dan asid lemak. So ini adalah bahagian kelapa sawit, minyak sawit, bukan kelapa sawit. Okay. So alkohol itu adalah struktur lain. Ester adalah tindak balas minyak kelapa sawit dan juga alkohol. Okay, so ini soalan fakta. Okay, sikit lagi. Terdapat 2 jenis asid lemak, iaitu asid lemak baik, asid lemak jahat. Ada yang jawab asid lemak tepu, asid lemak tak tepu. Ada pula nama-nama dia kan kat bawah tu. 23. Untuk mendapatkan minyak kelapa sawit, proses pengekstrakan dijalankan oleh kilang. Sebab ini secara industri lah. Jadi yang lain-lain itu semua tak ada kaitan, penyulingan, penapaian. Jadi proses nak keluarkan minyak kelapa sawit namanya pengekstrakan. Okay. Minyak kelapa sawit adalah minyak yang diekstrakkan daripada tumbuhan dikenali sebagai jadi minyak kelapa sawit daripada tumbuhan. Jadi minyak tak tepu. Masih ada yang menjawab minyak tepu. Okey, soalan terakhir. Langkah-langkah untuk mengekstrakan minyak kelapa sawit. Apakah langkah C? Ada kat bawah. Persterilan penanggalan. Lepas penanggalan, pencernaan. Lain-lain tak ada pun nama proses tu kan. Tak ada nama. Ada yang jawab. Penurasan. Penurasan ni dia hampir sebelum penulinan kan. Okey, jadi tahniah ramai yang dah dapat jawab dengan baik. Okay. So cikgu simpan ini, cikgu akan lihat balik lah result awak nanti. Okay, gunanya untuk penilaian bilik darjah. Jadi hari ini ada apa-apa soalan lain? Okay, ada makin berkurang nampaknya kat situ. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, nampaknya semua dah kelaparan kan. 12.10 dah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jangan lupa cikgu akan hantar macam biasa link untuk awak jawab dan upload latihan lah. Latihan muka surat berapa lah tadi. Okey, nanti cikgu bagilah kat WhatsApp. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa. Cikgu. Okay, terima kasih. Sama-sama.
Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Selamat menjamu selera. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Iyat ada lagi, Iyat?